Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafa'kan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni dapat kita bersama-sama dalam kuliah maghrib ni. Mudah-mudahan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung kepada kitab Hidayatus Sibyan, kitab fiqh ni, muka surat 24 pada baris yang ke-9 daripada bawah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Baris ke-10 daripada bawah. Pada kata pengarang ke-11, syarat berjemaah yang ke-11. Okey. Ada 13 syarat semua. Jadi syarat yang ke-11, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Ke-11-nya, bahawa tiada i'tiqad makmum akan batal sembahyang imamnya. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, kita tak boleh ikut, kita yang mazhab Syafi'i ini tak boleh ikut orang yang pada i'tiqad ataupun pegangan mazhab kita, dia dah batal sembahyang. Kita tahu dia ni dah batal sembahyang. Kita tak tahu itu bab lain. Tak masuk dalam di sini. I'tiqad maksudnya bukan i'tiqad akidah sifat 20 tu tak. Kepercayaan pada Allah dan sebagainya. I'tiqad di sini maksudnya mazhab, pegangan kita. Kita berpegang dengan mazhab Syafi'i. Ini i'tiqad kita. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i, pegangan kita, satu orang yang ada wuduk, bila dia pegang orang perempuan, batal wuduk dia. Ini pegangan kita, i'tiqad kita. Sebab kita pegangan ataupun i'tiqad mazhab Syafi'i. Bila kita tengok satu orang imam, dia sebelum daripada sembahyang, kita nampak dengan mata kepala kita. Hak kita tak nampak, tak usah cerita. Hak dia buat di rumah, dia buat apa, itu tak masuk buku. Ini ceritanya kita nampak dengan mata kepala kita jelas. Imam ni dia pegang isteri dia. Sebelum dia masuk mari jadi imam, dia pegang isteri dia. Bila dia pegang isteri dia, dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, bersentuhan lelaki dengan perempuan yang bukan mahram kedua-duanya, maka membatalkan wuduk. Kalau mahram tak batal wuduk, bukan mahram batal wuduk. Maka isteri itu bukan mahram, sebab kalau dia mahram tak bolehlah menikah. Mahram tu boleh nikah. Mahram ni maksudnya perempuan yang haram nikah. Haram nikah muabbad selama-lamanya. Masuk mak mentua, anak tiri itu haram nikah belaka. Itu tak batal sembahyang. Sentuh dengan mak mentua tak batal sembahyang, sentuh dengan mak tiri tak batal sembahyang.
Sentuh dengan pak tiri pun sama, tak batal semayang pada ghalibnya. Jadi, yang ni mahram. Bila bukan mahram, batal semayang. Itu kena ingat tu. Itu dah belajar dah. Depan dulu, perkara yang membatalkan semayang. Kita tengok dengan mata kepala dia pegang bini dia salam dengan bini dia, turun pada kereta, dia salam bini dia masuk jadi imam. Nampak mata kepala kita. Dalam mazhab dia, mazhab Hanafi, sentuh perempuan tak batal semayang. Sama ada mahram ke tak mahram ke, dia tidak membatalkan semayang. Ini khilaf. Khilaf pada ayat Quran, aula mastumun nisa. Dalam Quran tu ada ayat sebut aula mastumun nisa, ataupun kamu sentuh perempuan. Lamasa tu sentuh. Maka Imam Syafi'i kata sentuh perempuan batal wuduk. Tapi Imam Abu Hanifah kata lamastumun nisa itu bukan maksud sentuh. Walaupun dari segi bahasa lamasa itu maksud sentuh, tapi sentuh di situ bermakna setubuh, bersama, buat hubungan kelamin. Sebab bahasa Arab pun panggil sentuh juga, Melayu pun panggil sentuh juga. Saya tak pernah sentuh isteri saya. Ada orang cakap macam tu, saya tak pernah sentuh isteri saya. Bukan makna dia tak pernah sentuh gitu, itu maksudnya tak pernah sentuh, itu maksudnya tak pernah setubuhi isterinya. Sentuh tu dengan makna setubuh. Ada juga Melayu pun cakap gitu juga. Arab pun la masa, sentuh, boleh makna sentuh macam ni dan boleh makna bersetubuh. Imam Abu Hanifah dia ambil pendapat kata bersetubuh. Maka bagi dia sentuh perempuan tak batal wuduk. Okey. Jadi kalau imam macam ni dia mari masuk jadi tu imam Allahu Akbar, maka pada waktu itu tidak sah, tak boleh kita ikut dia. Pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i macam tu. Pasal kita nampak dengan mata kepala. Kalau kita tak nampak, dia sentuh bini dia di rumah, kemudian dia mari semayang Allahu Akbar, kita tak tahu itu sah semayang kita. Sebab kita tak nampak. Yang tak nampak itu tak kira, kita tak tahu. Dan imam kalau dia berbeza mazhab, maka dia kena raikan mazhab orang ramai yang di belakang dia. Jadi kalau dia dah sentuh isteri dia di rumah, dia tak salah mari cerita ni. Sebelum sembahyang dia cerita pula, tuan-tuan saya ni nak jadi imam untuk tuan-tuan semua. Tapi sebelum saya mari tadi, saya pegang isteri saya. Jadi kan celaru pemikir, gelisah. Sebab apa? Sebab kita mazhab Syafi'i, kalau macam tu dah tak boleh ikut dia dah. Kerana dah batal pada i'tiqad kita. Itu contohnya, contoh. Banyak lagi lah contoh-contoh lain. Mudahnya macam tu. Mudahnya macam tu. Okey? Tengok Imam Ustaz Muhib dulu. Kan? Ustaz Muhib dia mazhab Hanafi. Lepas tu dia tak makan sotong. Sotong Ustaz Muhib dia tak makan sebab dia mazhab Hanafi. Boleh? Tuan-tuan makan sotong? Makan sotong? Tak makan? Asfar tak makan? Oh, ni mazhab Hanafi kot. Yang lain makan sotong? Dia dua je, sama ada mazhab Hanafi ataupun mazhab gatal. Itu ya. Gatal. Dia tak boleh makan sotong pasal gatal. Tapi maknanya orang mazhab Hanafi tak boleh makan sotong. Dalam mazhab dia makanan tu tak boleh. Tapi dia jadi imam, alhamdulillah. Kan? Walaupun dalam mazhab Hanafi tak ada kunut, dia baca kunut di sini. Dan baca tahiyat pun sama macam di sini, alhamdulillah. Dan dia pun tak ada cerita lah dia pegang isteri dia datang sembahyang dan sebagainya. Susah jemaah. Sebab jemaah yang bermazhab, majoritinya mazhab Syafi'i. Habis selesai di situ. Tak boleh macam itulah. Kalau batal pada pandangan kita.
Adalah khilaf-khilaf yang lain. Ini cerita mazhab Syafi'i, muktamadnya macam tu. Ke-12, syarat yang ke-12. Ke-12-nya bahawa jangan ada imam itu kurang daripada makmum. Kurang tu daripada mana? Dari sudut jantina. Jangan ada imam itu kurang daripada makmum dengan sebab perempuan atau khunsa. Jika ada makmum itu lelaki. Jadi lelaki tak boleh berimamkan perempuan dan tak boleh berimamkan khunsa. Khunsa. Tahu khunsa? Tahu? Apa khunsa? Ada dua kemaluan. Kemaluan apa? Tak habis lagi tu. Ada dua kemaluan. Kemaluan apa? Dua-dua lelaki punya. Tak panggil khunsa, dua-dua lelaki punya. Kalau dua-dua perempuan punya, tak panggil khunsa. Dua kemaluan macam mana? Satu lelaki punya, satu lagi perempuan punya. Itu baru khunsa. Tapi kalau dia ada dua-dua lelaki punya, tak panggil khunsa. Laki ya. Maknanya dia ada ekstra lebih. Itu je lah. Kalau ada dua-dua perempuan, tak panggil khunsa. Dia perempuan, cuma dia ada ekstra lebih. Macam orang ada jari lebih lah. Dia ada patutnya 5, tapi ada satu lagi 6. Itu je. Tapi bila dia ada dua alat kemaluan, dia dipanggil khunsa kalau dia ada dua-dua. Laki ada, perempuan ada. Dan dua-dua itu berfungsi. Kalau tak fungsi, tak juga. Khunsa. Itu khunsa. Khunsa ni nak hukum apa? Laki ke perempuan? Kita nak pakai hukum laki ke hukum perempuan? Kadang-kadang pakai hukum perempuan, kadang-kadang pakai hukum laki, tapi banyaknya pakai hukum perempuan lah. Itu. Banyaknya pakai hukum perempuan. Contoh dalam bab aurat. Kalau dia semayang, dia pakai aurat perempuan. Tak boleh pakai aurat laki. Pasal dia tak jelas lagi, dia laki ke perempuan, laki ke perempuan. Jadi orang khunsa ni, dia pakai aurat perempuan. Sebab kalau dia perempuan, semayang dia sah. Kalau dia lelaki, semayang dia sah. Sebab tutup semua. Tapi kalau dia pakai aurat lelaki, semayang dia tak sah kalau dia perempuan. Takdir kata dia perempuan, tak sah semayang dia. Pasal apa? Tak sah sebab dia pakai aurat lelaki, tutup macam ni, kepala tak tutup. Lepas pada tu, nyata bahawasanya dia tu perempuan rupanya. Semayang dia semayang dulu tak sah. Sebab tu dia kena pakai aurat perempuan. Okey, itu khunsa. Khunsa dia ada alat dua kemaluan. Bila dia sampai khunsa ni, sampai dia jelas. Bila dia jelas, tak panggil khunsa dah lah. Sampai dia jelas. Dia ada dua alat kemaluan, tak jelas. Dua-dua fungsi. Hari ni kencing laki punya. Besok perempuan punya. Laki, perempuan. Dua-dua fungsi. Tak tahu laki ke perempuan. Bila nak tahu, sampai jelas. Macam mana nak jelasnya? Ada banyak tandanya. Antaranya, contohnya, bila dia besar sikit, dia datang haid. Kalau datang haid, perempuan lah. Tak panggil khunsa dah lah, perempuan lah. Walaupun dia ada dua alat. Kan? Bila dia besar, dia keluar mani. Kemaluan laki. Itu laki lah dia. Tak panggil perempuan dah lah. Tak panggil khunsa dah. Khunsa tu dia sementara sebelum daripada jelas. Itu khunsa. Wal'iyadzubillah. Ada khunsa tapi tak banyak lah. Ada. Jadi imam ni tak boleh perempuan dan tak boleh khunsa kalau makmum dan lelaki. Kerana khunsa dengan perempuan, dia adalah apa benda? Dia lebih rendah martabat dia, kedudukannya daripada lelaki. Jadi kalau lelaki jadi imam, dia boleh jadi imam untuk lelaki, dia boleh jadi imam untuk perempuan, dia boleh jadi imam untuk khunsa. Kalau lelaki jadi imam, dia boleh jadi imam untuk lelaki, dia boleh jadi imam untuk perempuan, dia boleh jadi imam untuk khunsa. Kalau perempuan jadi imam,
dia hanya boleh jadi imam untuk perempuan saja. Kalau khunsa jadi imam, dia hanya boleh jadi imam untuk siapa? Untuk perempuan sahaja. Sama-sama khunsa tak boleh. Jadi 5 aja sah. Laki jadi imam untuk laki, jadi imam untuk perempuan, jadi imam untuk khunsa. Perempuan jadi imam untuk perempuan dan khunsa jadi imam untuk perempuan. 5 ni saja sah. Selain pada 5 tak boleh. Kenapa khunsa tak boleh jadi imam pada khunsa? Sebab takdir kata khunsa hak depan tu perempuan, khunsa hak belakang tu laki. Tak sah sembahyang tu. Jadi sebab tu potong awal-awal, tak boleh. Khunsa sama khunsa tak boleh jadi imam dan makmum. Sebab kebarangkalian lelaki di belakang dan kebarangkalian yang depan tu adalah perempuan. Pasal tak jelas lagi, tak tahu lelaki perempuan. Apa dia tak boleh. Tapi kalau khunsa jadi imam bagi perempuan sah. Sebab kalau khunsa tu tak di perempuan, perempuan boleh jadi imam untuk perempuan. Kalau khunsa tu lelaki, lelaki boleh jadi imam untuk perempuan. Jadi 5 keadaan sah dan 4 lagi tak sah. 4 cari sendirilah. Dia ada 9 punya bentuk. Ini cerita hak sah. Laki jadi imam untuk laki, laki jadi imam untuk perempuan, laki jadi imam untuk khunsa. Perempuan jadi imam untuk perempuan, khunsa jadi imam untuk perempuan. 5 ni sah. Selain pada 5 ni tidak sah. Baik. Takdir kata, lepas-lepas sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kan dah sembahyang. Sudah sembahyang dah. Takdir katalah. Pusing-pusing kat belakang, Tok Imam pusing tengok rupanya perempuan Tok Imam. Apa? Perempuan yang lelaki? Pengkit. Apa? Pengkit. Pengkit istilah dia. Tengok macam lelaki, tapi sebenarnya dia perempuan. Dia jadi imam. Kita dah habis sembahyang dah. Dah. Faiz tengok, perempuan rupanya. Macam mana ni perempuan jadi imam? Apa jadi dengan sembahyang kita tadi? Walaupun tahu 5-6 bulan lepas tu dah. Apa jadi dengan sembahyang tadi? 5-6 bulan lepas tu baru tahu rupanya dia pengkit. Dia perempuan nyamar jadi lelaki. Waliyadzubillah. Apa jadi sembahyang tu? Tak sah sembahyang tu. Bila tak sah nak kena buat apa? Kena qada semula. Sebab tak sah. Perempuan jadi imam bagi lelaki. Tak boleh. Tak sah. Walaupun tahu dah 5-6 tahun lepas tu, kena qada. 5-6 tahun lepas tu jumpa tu jalan. Dia pun dah bertaubat. Tengok rambut panjang elok. Bukan imam lah gitu. Imam lah gitu lah. Kenapa perempuan? Saya perempuan memang ada berasal itu menyamai lelaki sejak. Memang tak sah sembahyang. Kena qada balik. Nah, jadi syarat yang ke-12, tak boleh imam itu kurang daripada makmum dengan sebab perempuan atau khunsa jika ada makmum itu laki-laki. Syarat yang ke-13, hendak mengikut makmum akan imamnya pada segala perbuatan yang disuruh akan dia. Maka tafriq, maka wajib takhir takbiratul ihram makmum daripada sekalian. Itu ayat penting tu, kalimah penting tu. Daripada sekalian takbiratul ihram imamnya. Maka wajib takhir lewat takbiratul ihram makmum daripada sekalian semua. Alif lam ha alif kaf ba ra tu semua. Kena takhir daripada semua takbiratul ihram imamnya. Ini ada juga orang semayang, dia semayang, dia angkat takbir, dia dah start takbir, tu imam dia tak habis lagi takbir. Tu imam dia tengah tarik Allah, dia dah masuk. Dia masuk tu, semayang dia tak sah. Bukan jemaah yang tak sah, semayang dia tak sah. Kena ingat. Kalau ada buat macam tu, kena berhati-hati.
Sabar, bertenang. Tunggu bunyi ra. Allahu Akbar. Bau Allah. Kalau tak bunyi ra lagi, tu imam tak bunyi ra lagi, tak bunyi bar, bau dek ba. Allahu Akbar. Ak tu kita pun Allah dah, masuk dah. Tak sah sembahyang. Ni banyak berlaku. Sama sekali tu imam yang tarik panjang takbir kan. Jadi dia pun lama betul tu imam. Dia pun Allah masuk terus. Dia tak sabar. Tenanglah. Sabar dulu. Allah. Tunggu tu imam masuk habis. Mana dalilnya? Nabi SAW bersabda, "Idza kabbara al-imamu fakabbiru." Apabila imam dah takbir, baru kamu takbir. Idza kabbara al-imamu, kalau tu imam dah takbir, fakabbiru, maka baru kamu takbir. Itu Nabi dah bagi tahu, siap-siap dah. Tak boleh macam tu. Ada orang kata, saya nak dapat fadilat takbiratul ihram dengan tu imam. Dapat fadilat takbiratul ihram dengan tu imam, syarat dia dua. Yang pertama, masa imam takbir kita ada. Masa tu imam Allah, kita ada di tempat tu imam takbir. Yang kedua, syarat kedua, lepas daripada tu imam takbir, kita terus takbir. Allahu Akbar. Baru dapat fadilat takbiratul ihram dengan imam. Kalau tak cukup dua syarat tu, tak dapat. Contohnya tu imam takbir, kita duduk luar lagi. Tak dapat sebab tak cukup syarat pertama. Masa tu imam takbir, kita tak ada tempat tu. Ataupun kita ada. Allah, kita ada. Tu imam duduk takbir tu, kita ada di sini. Tapi lepas tu imam takbir, kita lambat takbir. Allahu Akbar. Kita pun usolli fardah. Usolli fardah. Usolli. Duduk lambat, jadi lambat. Tak habis. Jadi dah lama baru kita takbir. Allahu Akbar. Tak dapat fadilat takbiratul ihram dengan tu imam. Ataupun kita lagi awal, tu imam tak habis lagi, Allah, kita masuk dah, Allah. Itu bukan tak dapat fadilat, semayang pun tak sah. Jadi kena ambil perhatian. Itu disebutkan di sini. Hadis Nabi pun sebut, idza kabbaral imamu fakabbiru. Takbir imam habis, takbir barulah kita takbir. Sabarlah sikit, bertenang. Jangan gopah-gapah. Baik. Dan makruh menyertai makmum akan imamnya pada segala perbuatannya yang lain daripada takbiratul ihramnya, melainkan pada amin makmum bagi Fatihah imamnya, maka iaitu sunat menyertainya akan imamnya padanya. Banyaknya. Dan makruh menyertai makmum akan imamnya pada segala perbuatannya yang lain daripada takbiratul ihram imamnya. Makruh kita semayang gerak sekali dengan tu imam. Serta sekali. Itu makruh. Dan makruh itu menghilangkan fadilat jemaah pada tempat hak kita sertai itu. Bukan semua pada waktu itu. Contoh, mai sini Faiz dengan tu, mai duduk sini. Tunjuk bagi nampak. Macam mana yang hilang fadilat jemaah bila kita sertai imam. Siapa yang jadi imam? Faiz jadi imam, duduk sebelah. Itu sebelah. Okey, sekarang ni yang makruh punya. Nak turun ke rukuk. Turun sekali. Allahu Akbar. Turun rukuk. Turun sekali. Macam ni makruh. Hilang fadilat jemaah di situ. Di rukuk tu tak ada fadilat jemaah. Potong situ. Intidah sekali. Itu pun makruh. Makruh. Sujud turun sekali. Itu kira sekali lagi. Itu pun semua hilang fadilat berjemaah pada 3 tempat tadi. Naknya macam mana yang tak hilangnya? Yang paling afdalnya. Okey, bangun sebelah.
Turun rukuk dulu. Imam turun rukuk dulu. Allah. Okey, baru rukuk. Syaratnya bunyinya, isyaratnya bunyi ra, akbar. Akbar tu maksudnya imam dah masuk ke rukuk seterusnya. Okey, sami Allah. Okey. Baru gerak. Sujud. Imam dah masuk rukun, baru kita bergerak. Kalau turun sekali kata imam, makruh. Kalau turun dulu kata imam, macam mana dulu? Okay. Bangun semula. Ini dia dulu pada tu imam. Awak turun perlahan-lahan, Faiz. Yang tu nama apa dah? Tak ingat dah. Hafif turun laju. Okay, faham tak? Bila awak turun laju, awak jadi turun dulu. Faham? Untuk rukuk. Okey, turun rukuk. Jadi makmum turun dulu. Hukumnya haram. Hukumnya haram. Sama, sami Allah pun sama. Itu tak jadi. Imam perlahan. Imam sakit pinggang. Okey, jadi makmum laju. Okey, sujud. Turun perlahan, Hafiz turun laju. Okey. Ini haram. Haram, tapi tak batal sembahyang. Tu baik. Masuk di sini. Selesai itu maksudnya wajib takhirkan makruh menyertai makmum akan imamnya pada segala perbuatan yang lain daripada takbiratul ihram imamnya, pada yang lain daripada takbiratul ihramnya. Kalau takbiratul ihram, kalau sertai bukan makruh, tak sah sembahyang. Yang lain daripada takbiratul ihram, itu hukum dia makruh. Tapi takbiratul ihram kalau serta, yang ini sama-sama, itu tak sah. Melainkan pada amin. Melainkan pada amin makmum bagi Fatihah imamnya, maka iaitu sunat menyertainya akan imam padanya. Jadi satu je dalam sembahyang berjemaah, sunat kita sama-sama dengan tu imam, iaitu baca amin. Okey. Idza amana al-imamu fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza amana al-imamu fa aminu, apabila imam dah amin, baru kamu amin. Maksudnya amin itu sama-sama dengan imam. Ini mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi mazhab Imam Syafi'i dalilnya mana? Ni dalil hadis Nabi. Idza amana al-imamu fa aminu. Bila tu imam amin, kamu amin sama-sama. Fa innahu, kata Nabi, sesungguhnya man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah. Siapa yang sama amin dia dengan amin malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampunkan dosanya yang terdahulu. Dosa-dosanya yang terdahulu Allah Ta'ala ampunkan. Allah Ta'ala ampunkan. Jadi cara macam mana? Sistem dia, tunggu tu imam sebut amin. Tunggu tu imam sebut amin. Ini kesalahan yang banyak berlaku di masjid dan surau. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tu imam tak sebut lagi dia ajar tu imam. Salah macam tu. Minta maaf kalau ada berlaku macam tu, jangan buat. Sebab apa? Sebab pahala sama amin dengan tu imam tu besar. Ampun dosa yang dah dahulu buat-buat. Dosa kecil lah. Dosa besar tak boleh lah, kena taubat. Itu hadis Nabi SAW. Sunat kita bagi sama amin dengan amin tu imam. Amin. Serentak. Jangan kita dulu. Ataupun kita lambat daripada imam. Hilang fadilat dia. Itu cara yang betul. Siapa yang ajar tu? Nabi SAW ajar. Okey. Dalam mazhab lain pula. Dalam mazhab Hanafi tu imam tak sebut amin. Makmum je. Itu. Kita tak. Imam mazhab Syafi'i sebut dua-dua. Imam dengan makmum sama. Amin belaka.
Dia khilaf mazhab tuan-tuan semua. Sama juga sami Allah. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Kita mazhab Syafi'i, imam, makmum semua sebut dua-dua. Kalau mazhab lain dia bagi. Tu imam sami Allahu liman hamidah, makmum rabbana lakal hamd. Ambil daripada mana ni semua? Ini semua hadis. Cuma cara memahami berbeza. Imam Syafi'i faham lagu lain. Imam Hanafi faham lagu lain. Imam Maliki faham lagu lain. Jadi kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, dia lain. Dia bagi. Sami Allahu liman hamidah. Makmumnya Rabbana walakal hamd. Itu makmum. Makmum tak sebut Sami Allah. Kita mazhab Syafi'i, makmum imam sama. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Imam sebut, makmum pun sebut dua-dua. Itu bezalah. Perbezaan mazhab sikit. InsyaAllah. Baik, selesai di situ. Jadi sunat maka iaitu baca amin serta ngatu imam tu sunat menyertainya akan imamnya pada amin. Pada amin. Amin. Amin ni yang paling fasihnya 2 harakat alif. Amin. Macam tu. Itu paling fasih lah. Boleh juga amin tu satu harakat saja, tak panjang, tak mat amin. Amin. Boleh juga. Sah juga macam tu. Tapi jarang untuk imam sebut. Takut panggil nama Tuan Haji Amin pula. Ada? Amin. Dia pula menyabut. Saya. Kata dia. Jadi amin. Dan ada juga setengah pendapat kata boleh panjang. Tu beberapa harakat. Tapi yang paling fasihnya 2 harakat lah. Amin. Itu macam tu. Tambihun, perhatian. Jika terdahulu makmum atas imamnya, terdahulu ni maknanya cepat, atas imamnya, atau terkemudiannya makmum daripada imam dengan 2 rukun fi'li keduanya. Jika tiada panjang keduanya, kedua rukun fi'li, sekalipun dengan tiada uzur, maka batal sembahyangnya. Bersalahan jika dengan uzur. Uzur ni maknanya ada excuse. Kita cepat daripada imam 2 rukun, maka batal sembahyang. Lambat daripada imam 2 rukun pun batal juga sembahyang. Mari 2 beradik ni, Aiman dengan Anas ni, mari nak tunjuk macam mana cepat dengan lambat 2 rukun yang batal sembahyang ni. Cepat daripada imam 2 rukun. Duduk sini, belah sini pula. Cepat kamera boleh pusing kan? Tak apa. Cepat daripada imam 2 rukun. Anas jadi makmum, Aiman jadi imam. Sekarang ni rukuk. Makmum dulu rukuk. Dia ni nak cerita cepat daripada imam 2 rukuk. 2 rukun yang batal tu. Makmum rukuk dulu. Okey. Ni tak panggil 1 rukun lagi ni. Sebab apa? Sebab rukun ni dia baru rukuk. Dia tak tinggalkan lagi rukun tu. Bila dia tinggal rukun tu baru kira 1. Ini baru separuh dia panggil. Sebab rukun ni ada awal. Rukuk, tunduk, awal. Bila tamatnya, tamat dia bangun. Baru 1 komplit 1 rukun. Ni tak sampai 1 rukun lagi. Okey, Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah ni 1/2. Tidak ni rukun kedua, tapi tak komplit lagi. Bila dia komplit, bila dia dah tinggal rukun kedua tadi. Okey, gerak turun. Gerak turun sujud. Gerak turun sujud ni, tu imam duduk berdiri lagi. Batal sembahyang dia. Ini cepat 2 rukun. Gerak aja. Gerak nak turun ke sujud tadi dah batal dah. Sebab dia dah tinggal dah rukun intidak 2 rukun. Cepat daripada imam dengan 2 rukun fi'li. Rukun fi'li, rukun perbuatan. Okey, bangkit. Nas. Okey, ni cepat makmum. Ni sekarang ni lewat makmum. Makmum lewat daripada imam dengan 2 rukun. Sama je situasinya. Okey, imam rukuk dulu. Rukuk.
Okey, separuh rukun. Separuh rukun makmum lambat. Sami Allah. 1/2 lambat. Tak ada apa-apa uzur. Tak ada apa-apa excuse. Okey, imam turun. Imam start je turun, dia tak bergerak lagi, tak rukuk lagi, maka batal sembahyang dia. Ini 2 rukun fi'li. Faham? 2 rukun fi'li. Okey, selesai. Ada pun orang duk kata batal sembahyang pasal 2 rukun, contoh macam ni, duk tahiyat akhir. Duk tahiyat akhir. Dua-dua tahiyat akhir. Okey. Tahiyat akhir ni. Ataupun sujud Sujud. Okey, ni sujud terakhir ni, bangkit imam tahiyat akhir. Okey, sujud lagi. Ada. Ni makmum sujud. Okey, baca tahiyat apa semua, bagi salam, habis. Makmum duduk sujud lagi. Agak-agak batal tak sembahyang? Asfar, batal ke tak? Batal. Pasal apa? Dah cakap batal, kena tahu alasan dia. Apa? Sebab apa batal? Adakah dia lambat daripada imam 2 rukun fi'li? Mana rukun fi'li? Sujud. Pada tu imam bangkit daripada sujud. Kan? Imam bangkit daripada sujud, duduk tahiyat akhir. Itu satu. Sujud balik. Sebab macam tu. Okey kan? Ni macam ni. Imam bangkit. Bangkit imam. Okey. Setengah. Tak cukup satu lagi. Pasal baru bangkit. Tak ada penutup dia lagi. Bagi salam. Rukun duduk tahiyat akhir. Duduk untuk baca tahiyat akhir tu rukun. Rukun fi'li. Okey, bagi salam. Satu rukun. Komplit satu rukun. Ni makmum duduk macam ni. Batal tak sebenarnya? Tak batal. Imam balik makan nasi kat rumah, dia duduk sujud lagi. Batal ke tak? Tak batal. Jadi ada orang kata batal, tak boleh. Apa lambat? Apa pasal batal? Cuma mungkin paling tinggi pun kita kata makruh. Sebab apa? Sebab buat apa menyalahi itu imam lama sangat. Tapi batal tak. Sebab dia bukan 2 rukun fi'li. Sama juga situasi macam ni. Tahiyat akhir. Dua-dua tahiyat akhir. Okey. Makmum ni baca doa panjang. Lepas tahiyat akhir. Imam dah bagi salam. Okey, balik tu imam. Balik makan nasi. Makmum duk baca tahiyat lagi. Batal tak sembahyang? Lagi tak batal. Tak ada lewat pun satu rukun fi'li. Sama rukun qauli, rukun bacaan. Dia sama-sama bergerak tadi. Jadi sebab tu kita nak kata batal tu apa sebab dia? Kita nak kena tahu kos dia punya sebab dia tu apa? Sebab batal apa? Jangan kita tengok tak cantik macam ni batal. Ya adalah tak cantik, tapi apa yang menyebabkan dia batal? Kita nak kata batal mesti kena cari dalam kita apa sebab batal. Dia tak boleh main rasa tuan-tuan semua. Rasa ni masak boleh masin taklah. Tom Yam ni masak. Fiqh hukum agama tak boleh. Apa sebab dia? Tak ada ni kita. Tak ada, tak betul. Okey, jelas yang 2 rukun fi'li, tak termasuk qauli. Qauli lain. Okey, masuk. Okey, baik. Jadi saya baca balik. Tambihun, ambil perhatian. Jika terdahulu, ini cepat makmum atas imamnya atau terkemudiannya daripada imamnya dengan 2 rukun fi'li. Tadi tunjuk tadi 2 rukun fi'li tadi. Cepat dan lambat 2 rukun fi'li. Daripada imamnya, jika tiada panjang keduanya, maknanya bukan rukun panjang kedua-duanya. Contoh tadi, tidak rukun pendek. Rukun panjang.
Dia tak kira rukun panjang ke rukun pendek, yang penting 2 rukun. Okey? Sekalipun dengan tiada uzur, tak ada uzur, maka batas sembahyangnya, bersalahan jika uzur. Apa uzurnya? Uzurnya nak perhabis Fatihah. Kita orang muafiq nak perhabis Fatihah, itu tak apa. Tapi kalau nak perhabis surah tak boleh. Kena ingat. Kita duduk tengah baca wadduha wa wajadaka dhallan fahada. Tu imam pun rukuk. Allahu akbar. Kita pun wa wajadaka ailan fa aghna habis. Tu imam bangkit daripada rukuk. Fa ammal yatima fala taqhar duk nak perhabis surah. Tu imam pun turun nak sujud. Batal sembahyang kita. Saya nak perhabis surah. Perhabis surah tak masuk dalam excuse yang dibenarkan. Uzur yang dibenarkan tak masuk. Sebab surah itu sunat. Jadi tema rukuk, tinggal aja surah tadi, potong tengah jalan. Tak berdosa ke? Tak berdosa apa. Kalau tuan-tuan perhabiskan surah, tu imam turun rukuk, batal semua. Tu imam baca inna a'tayna, kita baca wadduha. Dia habis awal lah. Dia inna a'tayna sembahyang zuhur. Kita baca wadduha. Kita dah gagah nak perhabis. Tu imam dah turun untuk sujud. Kita tak perhabis lagi. Habis batal semuanya. Kerana lambat daripada imam dengan 2 rukun tanpa keuzuran. Tapi kalau untuk perhabis Fatihah, kita ni orang muafiq. Untuk perhabis Fatihah, itu tak apa. Itu kena belajar bab masbuk muafiq. Ya. Tuan-tuan belajar dah tu dengan Ustaz Ramzi. Dalam kitab dia tu. Itu masbuk muafiq tu. Ada masalah-masalah yang dibenarkan kita terlewat daripada imam 3 rukun yang panjang bagi orang muafiq. Itu kena hadir kelas Ustaz Ramzi pula lah panjang ni. Tuan-tuan semua secara ringkas. Tu secara ringkas dalam kitab ni. Dan kitab ni dia tak detail sangat. Bab masbuk muafiq tu tak ada. Dia masbuk muafiq ni ada kitab khusus. Habis di situ bermula uzur. Dia nak cerita apa excuse yang dibenarkan kita lambat 2 rukun atau cepat 2 rukun daripada imam. Bermula uzur, excuse bagi yang terdahulu itu, maksudnya kita cepat daripada tu imam tu tak batal. Kalau cepat 2 rukun pun tak batal. Cepat daripada imam. 2 saja, iaitu lupa atau jahil. Lupa tak apa. Kita dah pergi pum Allah, turun sujud dah. Terlupa. Tu imam duduk berdiri, terlupa. Itu tak batal. Ataupun jahil, tak tahu. Tak tahu kata batal. Tak batal. Malam ni dah tahu? Lepas tu batal dah tahu. Rugi pula main kuliah. Tak? Dah tahu batal. Jadi orang yang sebelum ni dia tak tahu, semayang dia sebelum ni, adakah dia kena qada? Dia. Saya hari tu cepat daripada apa uzur apa ni? Uzur cepat. Cepat betul imam 2 rukun. Tak tahu pula kata batal. Tak apa, tak kena qada sembahyang itu. Dimaafkan jahil. Tak tahu. Lepas tu, malam ni dah tahu? Dah tahu, tak boleh. Kalau buat juga lepas ni, kena qada sembahyang. Tu saya duduk mengaji di pondok dulu. Bila Tok Guru cakap itu, rugi kita mengaji kata dia. Kalau tidak Allah Ta'ala ampun. Tak? Rugi apa? Tak rugi. Kita tahu, orang tak tahu. Mana sama. Itu Allah Ta'ala maaf. Itu maaf kerana jahil. Macam kita maaf orang yang tak kerti. Kata, biarlah dia tak kerti apa tu. Gitu je lah. Tapi dalam hati kita, kan? Baik, habis di situ. Dan uzur yang kemudian itu, uzur kita lambat daripada tu imam, mana dibenarkan terlambat daripada imam. Ini cepat daripada tu imam, ada 2 je. Dibenarkan lambat daripada tu imam lebih daripada 2 rukun, fi'li itu, terkandung ia dalam 14 masalah. Masalah masbuk dan muafiq. Dia ada 14 masalah semua. Tuntut olehmu akan dia dalam kitab yang panjang-panjang. Baca kitab besar-besar lah kata dia. Kitab ni tak ada. Ada 14 masalah semua. Dalam kitab pedoman sembahyang berjemaah tu pun ada juga. Siapa pernah baca sini? Tak ada kok orang baca lagi. Dalam kitab Ustaz Ramzi tu rasa dia ada. InsyaAllah.
dia tulis tu. Dia tu ada 14 masalah semua. Dibenarkan kita lambat sampai 3 rukun yang panjang. 14 masalah. Tapi selain pada 14 masalah ni tak boleh. Secara generalnya tak boleh lambat daripada tu imam melebihi daripada 2 rukun fi'li. Kena habis 2 rukun fi'li. Yang baca 2 rukun saja tu jadi keliru 2 rukun. Ini lambat 2 rukun. Tak. 2 rukun fi'li. Fi'li itu makna rukun perbuatan. Bukan rukun bacaan. Rukun bacaan tak masuk kira. Wallahu alam habis insya-Allah nanti kita akan masuk fasal bermula sembahyang Jumaat. Kita akan bincang bab sembahyang Jumaat pula. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna ma yanfa'una, rabbana faqihna faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.